berkenaan dengan zikir-zikir ketika sujud. Sebelum ni kita ada bahaskan berkenaan dengan bacaan ketika i'tidal. Jadi kita masuk pada malam ini berkenaan dengan perihal sujud. Kata penulis kita rahimahullah, ketika selesai daripada zikir i'tidal, maka hendaklah bertakbirnya ia untuk turun kepada sujudnya. Takbir yang dimaksudkan turun kepada sujud ini adalah takbir intiqalan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurnianya. Pada malam yang mulia ini, kita masih lagi diberikan oleh Allah kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita beriktikaf dan menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan waktu untuk duduk di dalam pengajian kuliah maghrib pada malam ini. Dan hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, berkenaan dengan zikir-zikir ketika sujud. Sebelum ni kita ada bahaskan berkenaan dengan bacaan ketika i'tidal. Jadi kita masuk pada malam ini berkenaan dengan perihal sujud. Kata penulis kita rahimahullah, ketika selesai daripada zikir i'tidal, maka hendaklah bertakbirnya ia untuk turun kepada sujudnya. Takbir yang dimaksudkan turun kepada sujud ini adalah takbir intiqalat, iaitu takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang seterusnya, iaitu daripada rukun i'tidal kepada rukun sujud, ya. Takbir tersebut diucapkan dengan panjang hingga ia meletakkan dahinya menyentuh ke atas lantai dengan sempurna. Takbir intiqalat bagi orang yang mengubah posisinya daripada i'tidal kepada sujud hendaklah dipanjangkan berbanding takbir intiqalat pada rukun-rukun yang peralihan pergerakannya itu lebih pendek. Macam daripada rukuk kepada i'tidal, peralihan pergerakan rukun itu pendek tempoh dia, jadi tak perlu dipanjangkan lafaz takbir. Adapun bagi peralihan pergerakan yang panjang seperti daripada i'tidal kepada sujud, maka sunnahnya, kata Imam An-Nawawi, hendaklah dipanjangkan lafaz takbir itu sehinggalah dahinya sempurna menyentuh lantai, ia selesai menyebut akbar. Daripada Allahu Akbar, masa bar tu dahinya sudah pun sempurna di atas lantai. Jangan dia menyudahi akbar dalam keadaan dahinya belum mencecah lantai, tetapi kedua telapak tangannya atau kedua lutut dan kakinya sudah menyentuh lantai tapi dahi belum. Sudah pun ia sempurna lafaz takbir itu, yakni menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Lebih-lebih lagi kalau dia itu menjadi seorang imam, kerana imam perlu memastikan bukan sekadar makmum itu mengikutinya, tetapi imam juga mesti memastikan agar makmum tidak mendahuluinya. Kadang-kadang kalau imam sudah menyelesaikan lafaz intiqalat akbar, walhal dahinya belum menyentuh lantai, dan baki daripada 6 anggota yang lainnya itu telah menyentuhnya, dikhawatiri makmum mendahuluinya pada sujud itu.
Jadi disebabkan kerana itu, mestilah imam yang perlu kehadapan dan mendahului makmum dalam menyempurnakan posisi sujudnya agar tidak ada makmum yang mendahuluinya. Baik. Itu sunnah dia, tuan-tuan. Maknanya kalau imam tu imam yang veteran, lagi lambat dia turun, dia kena lagi panjang lah. Allah turun untuk tangan tak turun lagi. Panjang benar imam ni. Veteran style dia macam tu. Sampai dia betul kena dahi atas lantai, yang mana 6 anggota yang lain sudah pun diletakkan. Lantas diletakkan dahi, sudahlah ia menyebut akbar. Baik. Kami telah menyebutkan hukum takbir ini bahawa ia adalah sunnah. Maknanya takbir intiqalah lah. Jika ditinggalkan tidak membatalkan salat dan tidak diwajibkan sujud sahwi. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah pergi ke Pakistan, tuan-tuan pernah pergi ke India dan sebagainya, di Morocco, seperti orang yang bermazhab Hanafi dan Maliki sebahagiannya, mereka ini takbir intiqalat mereka ucap secara sir, yakni secara perlahan. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, takbir intiqalat kita ucap secara jahat, terang, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Tapi mereka ucap secara perlahan. Maknanya hanya mereka saja mendengarnya. Jadi makmum hanya melihat pergerakan peralihan itu, maka mereka mengikutinya. Melainkan disunatkan bagi imam untuk mengeraskan jika dikhawatiri makmum keliru dengan pergerakan imam itu. Itu dalam mazhab lain semua sepakat. Bagi imam, dia perlu menjaharkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan semayang seorang pun disunatkan menjaharkan takbir intiqalat itu. Ini katakan tuan-tuan semayang sunat seorang, Allahu Akbar, nak turun rukuk, Sami Allah, perlu lafaz secara jahat, tak perlu macam perlahan sampai kita rasa macam tak berbunyi. Tapi sahlah semayang. Cuma kerana dia termasuk perkara sunnah, cuma kalau dia menjahatkannya, maka itu adalah lebih baik. Ketika sujud, hendaklah membaca zikir-zikir sujud. Di antara sekian banyaknya zikir tersebut adalah seperti berikut. Baik tuan-tuan, sujud ni pertama sekali kita kena tahu, bilakah Allah mensyariatkan sujud? Bilakah kali pertama sujud itu disyariatkan? Di sana para ulama telah berbeza pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya sujud ini yang pertama sekali yang melakukannya adalah para malaikat. Kerana daripada sekalian makhluk yang Allah ciptakan, yang pertama sujud kepada Allah adalah para malaikat, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Apabila kami perintahkan kepada para malaikat itu untuk sujud pada Adam. Maknanya itu sujud yang pertama yang dilakukan oleh para malaikat. Tetapi pendapat kedua ulama menyatakan bahawasanya yang pertama sekali yang sujud kepada Allah selain daripada malaikat, yakni daripada makhluk-makhluk yang bersifat jamadat, adalah merupakan matahari dan bulan. Ada setengah riwayat kaul ulama yang lain adalah langit dan bumi. Maknanya setelah langit dan asalnya langit dan bumi ini satu objek. Kemudian Allah pecahkan mereka dengan yang dikenali sebagai Big Bang. Teori Big Bang tu mereka terasing pecah bila langit menjadi satu kejadian, bumi menjadi satu kejadian. Setelah selesai keduanya, kedua-duanya datang sujud kepada Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Fussilat. Allah jelaskan pada ayat yang ke-8, faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan
qalata ataina ta'iin. Bila selesai saja mereka terpisah, maka Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kalian sembah kepada aku tak paksa kalian. Nak sembah, sembah. Tak mau sembah, tak apa. Allah beritahu kat langit bumi. Setelah mereka dah sempurna dengan keindahan yang begitu luar biasa, Allah beritahu, wahai langit dan bumi, sekarang datang sembah aku, sebab aku dah ciptakan kamu. Tapi aku tak paksa, kata Allah. Nak sembah, sembah. Tak nak sembah, tak ada masalah. Kerana Allah tak berhajat kepada sembahan makhluk. Allah Maha Kaya. Tapi apa langit dan bumi buat? Mereka pun datang. Qalata, berkatalah kedua-duanya langit dan bumi itu, ataina ta'iin, kami datang untuk sujud kepadamu ya Allah dalam sukarela. Nak tunjukkan tuan-tuan, langit dan bumi lepas jadi saja terus sujud. Kita keluar-keluar perut mak sujud tak? Tak sujud lagi. Ada yang lepas keluar perut mak dah balik kat umur 60 baru sujud. Ni teruk lagi. Ada yang 50 baru sujud. Maknanya nak katakan bagaimana semua kejadian makhluk Allah Ta'ala yang lain, mereka itu benda pertama, amalan yang mereka buat, pengibadatan yang mereka buat pada Allah Ta'ala adalah sujud kepada Allah. Ya, sujud. Jadi kalau makhluk yang berakal pertama yang Allah cipta sebelum jin dan manusia, malaikat adalah makhluk pertama yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau insan yang pertama makhluk yang Allah perintahkan sujud kepadanya selain Allah, bukan sujud sembahan tapi sujud pengiktirafan dan penghormatan, adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sebelum daripada Nabi Adam tidak ada wujudnya istilah sujud pengiktirafan dan sujud penghormatan. I'tiraf wa takriman tak ada melainkan kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi itu sejarah berkenaan dengan sujud. Sebab itu tuan-tuan, sebelum daripada itu, sujud ni hanya dilakukan oleh para malaikat. Jin, iblis tak pernah sujud pada Allah, sebab dalam syurga tak ada sembahyang, tak disyariatkan salat. Yang ada, yang Allah kata dalam surah Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sebab tu tuan-tuan tengok asal salat apa dia? Asal salat adalah zikir dan doa. Jadi selepas malaikat sujud pada Allah, kemudian Allah ciptakan jin, iblis dan anak pinaknya, hinggalah anak pinaknya itu diturunkan ke bumi sebagai ujian kepada iblis. Ni kalau tuan-tuan baca sirah ulama cerita tentang sejarah iblis dan kisah Nabi Adam. Iblis ni dia berjanji dengan Tuhan, oleh kerana cucu cicitnya diturun ke bumi, kerana mereka selalu melakukan pengingkaran, maka iblis nak tebus. Dia seorang je duduk kat syurga tu, anak pinaknya semua duduk kat bumi. Dia nak tebus supaya anak pinak dia masuk syurga. Dia janji dengan Allah. Iblis ni dia buat dua kali janji. Janji pertama janji yang baik, janji kedua janji tak baik. Janji pertama dia kata, aku pastikan seluruh anak pinakku akan masuk balik dalam syurga. Tapi Allah bagi tahu kat iblis, aku akan uji janjimu itu. Dan iblis tak pernah sujud pada Allah Ta'ala, hanyalah memuji, berzikir, bertasbih dan juga berdoa kepada Allah, memuji kebesaran Allah, sehinggalah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bila Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat sekali lagi dan juga iblis yang untuk kali yang pertamanya
sujud kepada Nabi Adam AS sebagai sujud pengiktirafan dan penghormatan, maka disitulah ujian yang terjadi kepada iblis. Dengan segera dia telah melanggari janjinya dengan Tuhan. Janji dia apa? Janji dia akan buat semua perintah Allah, asalkan kalau dia buat semua, Allah akan pulangkan balik zuriat anak pinak dia masuk semula ke dalam syurga. Tapi ternyata illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis seorang saja tak mau sujud, maka pada ketika itulah disebabkan sombongnya dan degilnya dia, dan dia menjadikan dia sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, iblis mengatakan, iblis ni ada satu amalan yang anak Adam buat yang paling ditakuti olehnya dan paling dibenci olehnya, dan amalan yang paling bukan ditakuti saja tapi yang paling dibenci, dan yang ketiga yang paling menakutkan iblis. Apa dia tuan-tuan? Sujud. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah hikmah kita dalam salat? Kenapa rukuk kita diberi sekali tetapi sujud 2 kali? Kalau ada orang kata sebab sujud dah duduk bawah Ustaz, kalau rukuk kita duduk atas. Tak juga. Sebab kita semayang gerhana rukuk 2 kali. Lepas rukuk bangun, qiyam balik, baca Fatihah balik, baca surah balik, rukuk balik, 2 kali rukuk. Makna katanya tak mustahil untuk Allah, tidak ada alasan untuk Allah Ta'ala tak mensyariatkan rukuk tu sebanyak 2 kali dalam semua solat fardu. Sebab solat gerhana Allah berikan perintah begitu. Jadi apa rasionalnya? Apa hikmahnya? Gerhana ni dia kadang-kadang je tuan-tuan. Setahun sekali bolehlah dapat. Tapi kalau tiap-tiap hari nak boleh gerhana ni mustahil lah kan. Jadi sebab itu ulama menjelaskan ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, kenapa dalam solat fardu ni Allah lebihkan sujud 2 kali pada setiap rakaat selain daripada dan juga solat-solat sunat yang lain, melainkan pada solat gerhana. Melainkan pada solat gerhana. Bahkan Allah tambahi pula, kalau kita baca Quran ada pula sujud tilawah, ada pula syariat sujud syukur, dan sebagai nilai tambah kepada sujud yang sedia ada. Yang pertama ulama kata sebabnya targhiman lisyayatin, iaitu tujuannya, matlamatnya adalah untuk menambahkan penghinaan kepada syaitan. Penghinaan kepada syaitan. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam ibadat-ibadat yang lain, syaitan dia tak ganggu sangat kita. Tapi bila mai tang semayang, dia akan ganggu kita. Macam sedekah, dia tak ganggulah sampai sepanjang sedekah tu. Dia hanya ganggu ikhlas tak ikhlas, macam tu sajalah. Ataupun riak tak riak. Kalau nak ikutkan begitu, solat pun wujud benar macam tu. Tapi solat lebih, kadang-kadang tak ingat langsung dah baca Fatihah ke tidak. Kadang-kadang lupa rakaat ke berapa. Dia kacau tu sekacau-kacau-kacaunya. Bahkan dalam hadis Nabi kata, bila anak Adam nak salat, dia didatangi oleh syaitan yang bernama Khinzab. Ini syaitan yang paling spesialis untuk kacau orang dalam bab semayang. Dia paling pakar. Doktor falsafah punya tahap, lebih benda tu lagi. Dia memang hebat dalam bab kacau orang ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam solat kita ada sujud. Dia tak nak bagi kita sujud. Dia tak nak bagi kita sujud. Sebab tu tuan-tuan tengok antara rukun yang kerap kali orang banyak melakukan kesalahan adalah sujudnya.
Kadang-kadang sujud kaki, jari kaki dia tak letak betul, tak cukup pada 7 anggota yang wajib. Kadang-kadang tangan dia mengelembung. Dan ada beberapa kesilapan-kesilapan yang dia lakukan, kerana syaitan nak memperdayakan dia. Baik, sebab itu di dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan walaisa syai'un athqalu 'alal iblisi minas sujud lima lahiqahu min sakhatillah. Tidak ada sesuatu yang paling sulit ibadat yang hendak dibuat oleh iblis yang Allah syariatkan dan perintahkan kepadanya melebihi daripada sujud, yang mana atas sebab sujud itulah dia telah mendapat padanya akan laknat dan murka Allah Ta'ala. Ini antara sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati hikmah ni. Katakanlah kalau tuan-tuan terlupa dalam semayang, rakaat ke berapa tuan-tuan kena ganti buat apa? Kalau kita tertinggal sunat ab'ad, contoh tahiyat awal, selawat, tasyahud awal, duduk dalam tasyahud awal, dan beberapa benda yang berkait dengan sunat ab'ad, ataupun kita lupa bilangan rakaat syak, kita diajar buat apa? Sujud sahwi. Kenapa kena sujud sahwi? Tak boleh ke lepas mayang tu astaghfirullahalazim? Boleh juga. Sebab tak boleh pula. Kita lupa, minta ampunlah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampun kalau saya terlupa tu, bukan sengaja. Kau sengaja memang batal. Tapi Allah kata bukan soal itu. Soal tadi syaitan dah menang, dia skor 1-0. Dia bagi kamu lupa, dia dah menang, dia tepuk tampar. Tapi Tuhan kata sebelum kamu bagi salam, sujud 2 kali, bagi skor balik. Seperti mana kalahnya Barcelona dengan Bayern. Ni masuk bola sikit lah. Sebab apa? Nak bagi syaitan tu kena balik. Allah, terduduk dia, ingat menang lah. Tapi ada orang tuan-tuan sampai lepas bagi salam sujud sahwi pun lupa. Tu memang setan menang terus lah. Piala FA dia angkat terus lah piala tu. Kalau sampai tahap dah bagi salam sujud sahwi pun lupa, yang tu memang parah lah. Sebab itu digantikan padanya sujud sahwi. Sebab tu dalam hadis Nabi kata falyasjud sajdatain qabla an taslim. Hendaklah kamu buat sujud 2 kali sebelum kamu bagi salam. Kalau kamu solat 5 rakaat kerana kamu terlupa tadi, maka Allah jadikan 1 rakaat tambahan itu sebagai pahala, dan sujud kamu yang 2 tadi sebagai penghinaan kepada syaitan atau ketewasan kepada dia. Sebab tu kena buat ganti dengan sujud sahwi. Baik, yang kedua, kerana di sana adanya hadis daripada Nabi SAW, baginda menyatakan idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, apabila anak Adam itu membaca ayat sajdah. Sebab tu minta tolonglah sangat, kalau tuan-tuan baca Quran jumpa ayat sajadah, jangan kedekut nak sujud, jangan pemalas nak sujud, minta sangat. Kalau boleh masa baca Quran mestilah ada wuduk kan. Yang kata ganti subhanallah walhamdulillah, itu ulama kata yang tu kalau siapa yang baca yang dia dalam keadaan tidak ada wuduk. Katakan dia dengar orang baca ayat sajdah, dia tak ada wuduk, dia tak boleh sujud. Sebab dalam mazhab Syafi'i kata sujud tu sebahagian daripada rukun solat, jadi dia mesti dipatuhi dengan syarat-syarat sah solat. Tak apalah dia nak baca subhanallah, dia tak ada wuduk. Ni hak baca tu ada wuduk, pi baca juga subhanallah lah, sujud lah. Kenapa tak sujud? Mana lebih afdal? Bukan saya kata salah, mana lebih afdal?
Soalnya bukan salah betul. Soalnya mana lebih afdal. Kenapa kita nak ambil benda yang kurang afdal, kita tinggal benda yang lebih afdal? Itu kewajarannya. Sebab apa Nabi kata bila anak Adam baca ayat sajadah, fasajada, dia sujud. I'tazala syaitanu yabqi wa yaqulu ya wailah, ya wailah. Bila dia sujud saja, syaitan lari meninggalkan dia, left group. Tak payah remove, dia left sendiri. Dia tak tahan, dia kata grup ni dia pasakan sungguh. Dia left tuan-tuan. Dia tinggalkan orang itu sambil menangis, lari, berlari sambil celaka, sambil berkata celakalah aku, celakalah aku. Rupanya dia punya takut dengan orang yang sujud ni. Iblis ni pasal apa dia takut? Sebab itulah satu-satunya ibadat yang menyebabkan dia kena laknat Tuhan sepanjang hayat dia, dan satu-satunya ibadat yang dia tak boleh buat sampai bila-bila sekalipun. Yang ketiga tuan-tuan, ini masuk sikit lah, dah masuk sejarah sujud. Kelebihan sujud ni termasuknya juga antara hikmahnya kenapa dijadikan sujud tu 2 kali dalam sembahyang. Kerana Allah nak jadikan pada anggota kita ini ada bahagian yang tak boleh disentuh api neraka. Kalau kita semayang tak ada sujud, solat kita tu belum tentu boleh selamatkan kita daripada sambaran api neraka. Dengan kurangnya, dengan lupanya, dengan tak khusyuknya. Tapi sebab Allah Ta'ala bagi ada sujud, dalam hadis Nabi kata, fa innallaha tuharrimu 'alan nar. Allah telah bagi tahu ke api neraka, jangan kau sentuh mana-mana anggota anak Adam yang sujud kepada aku. Sebab itu kita bila semayang tang sujud tu, kalau kita semayang sendirian lah ya, bukan jadi imam dia kena raikan makmum. Kalau kita semayang sendirian, sunat ke apa ke, time sujud tu kita disunatkan memanjangkan sujud. Pasal apa nak kena panjang? Supaya lebih lama, maka persaksian anggota sujud itu bila kelak di hari akhirat, maka lebih takutlah padanya neraka untuk menyambar tuan empunya badan pada anggota yang sujud itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita dalam riwayat mengatakan bahwasanya Iblis ada menyatakan, ya Quraibah umira ibnu Adam bisujud fasajada lillahi falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu waliyan nar. Iblis kata anak Adam beruntung sebab bila disuruh sujud dia sujud, tapi aku bila disuruh sujud aku ingkar dan bagiku neraka. Jadi ini di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa kita dituntut untuk melakukan sujud itu tuan-tuan. Ya, baik. Okey, sekarang ni kita masuk dalam bab zikir ini ya. Apa yang telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Huzaifah dalam bab rukuk dan bab sujud pada sifat salat Nabi SAW, ketika mana baginda membaca suratul Baqarah dan Ali Imran dan An-Nisa dalam satu rakaat, beliau tidak melalui satu ayat rahmat melainkan baginda akan berhenti dan memohon rahmat, dan tidak melalui satu ayat azab melainkan beliau akan berhenti seketika dan berdoa memohon berlindung daripada azab. Dikala baginda bersujud, baginda membacakan Subhana Rabbiyal A'la, yang bermaksud Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Tengok lamanya sujud baginda itu sama lamanya dengan qiyamnya. Tadi satu rakaat kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an, Nabi salat satu rakaat Baqarah campur Ali Imran. Baru ni ada orang jemput saya
dia nak masuk rumah, dia kata, "Ustaz, tolong datang rumah saya, nak masuk rumah kan, minta baca surah Baqarah." Saya bawa lah kawan budak-budak tahfiz sekali, tapi saya tak pecah-pecah juzuk tuan-tuan. Saya suruh mereka baca sama-sama. Ya, tak pecah, tak yang ini ambil 10 muka ke ini sudah, kami baca sama-sama. Baca, mula-mula tuan rumah ikut. Dia tengok panjang surah ni, dia lena tuan-tuan. Mungkin dia tak pernah baca Baqarah ke apa, tak tahu lah. Mula dia ikut, oh cantik dia tengok, bila dia lena tu, saya pimpin, lajukan sikit bacaan lah. Jadi budak-budak tahfiz ni dia dah biasa dah. Bacaan dia nak ulang tu dibaca secara hadap, laju sikit lah. Baca, lebih kurang sejam setengah habis. Ya, sejam setengah habis lah. Tapi paling cepat masa dulu, di tahfiz dulu paling cepat ambil syahadah tu, surah Baqarah paling cepat baca depan guru 50 minit. Maknanya 2 juzuk setengah, 50 minit, tak sampai sejam. Tu paling cepat, 50 minit. Bayangkan tuan-tuan boleh sujud dah 50 minit. Satu sujud, bukan 2 sujud. Sujud kedua 50 minit lagi berapa dah? Demam. Bukan soal demam, takut 50 minit tu jadi sejam setengah. Pasal apa? Lena. Orang suruh 50 minit, dia belasah sejam lebih. Tu. Baik. Nak menunjukkan pada kita, salah satu kenapa kita disuruh sujud 2 kali ni, baru saya teringat, ada seorang hamba, khadam kepada Nabi SAW, namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia selalu khidmat, letakkan sejadah Nabi kalau nak solat malam, sediakan bekas air wuduk kat Nabi, tempat Nabi nak siwak, semua dia well prepared, elok dia sediakan. Sampailah bila Nabi tengok dia khidmat cukup bagus, Nabi kata, "Ada apa-apa doa tak?" Nabi nak doa kat dia dalam solat malam dia. Maka dia pun fikir-fikir, tak tahu nak kata apa. Habis Nabi solat, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak doa supaya aku duduk di dalam syurga bersama denganmu?" Oh, dahsyat, sahabat minta. Padahal Rabi'ah ni dia orang miskin, dan dia tak berkahwin dan tak ada rumah. Sampai Nabi SAW ambil dia duduk berkhidmat dengan Nabi, dan Nabi tanggung semua perbelanjaan keperluan dia, pasal terlalu susah. Akhirnya bila dia minta macam tu, Nabi kata, "Fa'a'inni ala kathratis sujud." Apa maknanya? Bantulah aku untuk memperbanyakkan sujud. Sujud dekat sini ulama menafsirkan maknanya salat malam. Lepas tu kalau tuan-tuan baca ayat Quran, kadang-kadang Allah guna perkataan sujud, tapi maknanya bukan sujud, maknanya salat malam. Contohnya Allah Ta'ala kata, "Walahu yasjudun," dan padanya hendaklah mereka sujud. Sujud dekat sini adalah memberi maksud kepada salat malam. Ya, salah satu daripada amalan yang dituntut kepada kita, yang menaik tinggikan darjat kita di dalam syurga Allah SWT. Syurga ni dia ada darjat dia. Dia ada darjat. Macam mana kita pergi kat satu kondo, dia ada level dia. Dia ada darjat dia. Dan Nabi sebut satu darjat dengan darjat yang di atasnya, ma bainas sama'i wal ard, seperti jarak antara bumi dan langit. Jauh. Setengah riwayat kata bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat. Jauh tuan-tuan. Sehingga kan Nabi bagi tahu, siapa yang duduk di level bawah, katakan syurga Adnin, semua pakat duduk syurga Adnin ni, tapi level tak sama. Siapa yang duduk paling bawah, ground floor, dia boleh tengok orang di atas, level atas dia. Yang Nabi sebut kakawakibun durri, dia tengok atas tu macam tuan-tuan sekarang ni duduk bawah. Tuan-tuan nampak ada atas? Tak nampak kan? Pasal ada konkrit.
Tapi dalam syurga dia tak bercantum, level dengan level ni dia terpisah. Macam langit dengan langit, dia tak ada tiang yang mencantumkan bawah dengan atas, dia terapung. Jadi siapa yang duduk di bawah, dia boleh tengok orang yang berada di atas. Yang mana orang yang berada di atas itu bercahayanya tingkat darjat dia duduk tu, Nabi sebut seperti orang yang tengok pada waktu malam, dia nampak bintang yang berkelip-kelip. Mana boleh tengok boleh tengok orang level atas. Nampak jauh je. Nampak macam jarak langit dengan nampak jauh lah. Pasal apa bagi jauh? Sebab tak nak nanti dia tak redha dengan apa yang dia perolehi di syurga yang di bawah. Nak ceritakan tuan-tuan, janganlah kita ni rasa tak apalah, hak paling bawah pun okey dah, yang penting masuklah. Sebab kalau kita mengetahui apa yang di atas itu, nescaya kita berkehendak kepada apa yang lebih baik. Salah satu nak dapat naik darjat itu adalah memperbanyakkan solat malam, ya. Baik, kemudian hadis yang kedua sebagai terakhir, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata Nabi SAW di dalam sujud dan rukuknya memperbanyakkan bacaan ini. Okey tuan-tuan, kali pertama Nabi solat, Nabi sujud di dalam solat Nabi, zikir yang common Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Setengah riwayat kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi setelah Nabi menjelang nak wafat, maka Nabi telah mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah tentang satu zikir yang Nabi baca di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, dan ini adalah zikir yang terbaik kepada orang-orang yang nak baca zikir ni dalam sujud apabila usianya sudah meningkat. Apa zikirnya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan bahkan Nabi kata pada Aisyah, perbanyakkanlah bacaan zikir ini di dalam sujudmu. Dan kata Aisyah, ketika itu aku melihat usia Nabi menjangkau 60 tahun. Jadi siapa yang dah 60 kena baca zikir ni, ya. Kalau daripada 60 lebih pun subhan rabbil a'la bihamdi lagi, kena tukar dah tuan-tuan. Subhan rabbil a'la bihamdi pun baca, yang ni pun baca juga, perbanyakkan dia di dalam bacaan sujud kita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.